Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Muallim Afnan. Okey, sebelum kita mulakan kelas, mari kita baca doa sebelum belajar. Okey, sama-sama baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah alaina hikmataka wa ansur alaina khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Amin. Okey, siapa yang baru masuk boleh buka buku teks PM jilid 2. Buku teks PM jilid 2 yang warna hijau ni, hari ni kita masuk dengan jilid yang kedua. Jilid 1 kita dah habis dah belajar. Okey, jilid 2 muka surat 1. Okey, untuk pertama ni muallim akan tutup dulu mikrofon awak. Kalau ramai sangat yang buka mikrofon, nanti suara muallim awak tak dengar dengan jelas. Jadi untuk sementara ni tutup dulu mikrofon, awak dengar dulu apa yang muallim terangkan kepada awak. Kalau ada sesiapa yang nak tanya soalan, boleh buka mic dan boleh tanya soalan. Okey, kita masuk muka surat 1, tema yang kelima. Tema yang kelima, kebudayaan, kesenian dan estetika. Kebudayaan, kesenian dan estetika. Okey. Kalau awak tengok dalam bulatan yang dibagi kepada awak ni, dekat Malaysia ni kita ada banyak jenis kebudayaan dan kesenian. Setiap bangsa ada budaya dia masing-masing, ada pakaian. Kat sini ada pakaian tradisional masing-masing. Orang Melayu ada pakaian dia, orang Cina ada pakaian dia, orang India ada pakaian dia, orang Iban pun ada pakaian dia. Tak kisahlah pakaian ke, tarian ke, makanan ke, permainan ke. Bila masuk tradisional ni, benda yang lama, benda yang lama punya. Contoh kalau pakaian tradisional, orang Cina dia pakai apa ni? Orang Cina pakai apa? Kionsan. Kalau kita orang Melayu, kita pakai apa? Kalau lelaki, baju Melayu. Kalau perempuan, baju kurung ataupun baju kebaya. Dan orang Cina ada kionsan dia, orang India pun ada pakaian dia. Itu kalau dari segi pakaian. Orang Iban pun, tengok dia ada pakaian dia. Setiap bangsa, pakaian dia masing-masing berbeza. Sama juga dengan tarian, makanan, permainan tradisional. Kalau kita, makanan kita apa? Kita ada banyak kuih muih. Kalau orang India, dia orang ada murku. Orang India. Kalau Cina, kuih apa? Kuih bulan. Kita tengok kat depan ni ketupat, ada rendang, ada yang ni seri muka. Itu yang dimasukkan kebudayaan, kesenian dan estetika. Setiap bangsa, tak kisahlah Melayu ke, Cina ke, India ke, orang Iban ke, mereka ada pakaian tradisional masing-masing, ada makanan masing-masing, ada tarian masing-masing, semuanya berbeza-beza. Jadi untuk unit tema yang kelima, semuanya akan berkaitan dengan kebudayaan, kesenian dan estetika. Okey, tengok muka surat 2, muka surat sebelah, kita masuk dengan unit yang baru. Unit 13, kekalkan warisan kita. Kekalkan warisan kita. Kalau warisan, ini kita belajar tentang orang Melayu. Kekalkan warisan kita. Warisan kita apa? Kita ada raja-raja Melayu. Tengok contoh dia bagi keluarga diraja. Dekat Malaysia ni kita ada raja. Kita ada raja kita. Ada berapa orang raja? Setiap negeri ada raja. Tapi ada juga negeri yang tak ada raja. Contohnya Melaka. Negeri yang ada raja, contoh dia Kelantan, Johor. Kalau kat sini kita tengok keluarga diraja. Kat sini dia gunakan kekalkan warisan kita. Warisan turun-temurun nenek moyang kita. Dari dulu lagi sampai sekarang kita kena kekalkan warisan kita. Sebagai orang Melayu ni kita ada raja Melayu. Jadi kita kena hormat dengan raja-raja Melayu. Kita kena setia kepada raja-raja Melayu.
Okey, kat sini dia bagi tajuk keluarga diraja. Okey, kenapa dengan keluarga diraja ni? Yang kat depan dia bagi ni, Hanif dan Jiva perlu menyiapkan projek tentang keluarga diraja. Mereka telah mendapatkan maklumat daripada sebuah kamus bergambar. Hanif dan Jiva ni kena siapkan kerja. Projek dia orang ni, projek ni maksudnya macam kerja rumah lah, macam assignment. Tentang apa? Keluarga diraja. Mereka mendapatkan maklumat di mana? Di dalam kamus bergambar. Jadilah gambar yang dia bagi ni, inilah maklumat yang diorang jumpa tentang keluarga diraja. Ini dipanggil sebagai salah silah keluarga. Semua orang akan ada salah silah keluarga. Awak pun ada salah silah keluarga awak. Okey, contoh dia kat sini dia bagi yang atas sekali kita ada, kalau ini berkaitan dengan raja tau. Jadi yang atas sekali kita ada ayahanda. Kalau macam kita, atuk, datuk dan nenek. Tapi kita panggil datuk. Kita panggil nenek. Tapi kalau raja-raja, orang raja, diorang tak panggil atuk nenek, diorang panggil ayahanda. Kalau ayah, atuk, diorang panggil ayahanda. Kalau nenek akan panggil bonda. Ini bahasa istana. Lepas tu barulah ada raja dan juga permaisuri. Kalau kita, raja kita siapa? Ayah kita. Kalau permaisuri siapa? Ibu kita, mak kita. Itu beza dia. Kalau datuk, kalau bahasa kita orang biasa kita panggil datuk dan nenek. Tapi kalau raja, orang atasan, orang raja, orang istana, diorang tak panggil datuk nenek, tapi mereka panggil ayahanda dan juga bonda. Macam kita pula kita panggil ayah ataupun abah. Dan kita panggil mak ataupun ibu ataupun mama. Tapi kalau raja, diorang akan bahasakan dia sebagai raja. Raja ni ayah lah. Permaisuri ni ibu. Dan kita sebagai anak akan panggil putera dan juga putri. Putera bagi lelaki, putri bagi perempuan. Boleh faham setakat ni tentang salah silah keluarga? Boleh faham tak? Sekejap. Okey, tengok muka surat sebelah. Muka surat 3. Okey, muka surat 3. Tadi kita dah pergi tentang salah silah keluarga kat sini. Muka surat 3. Tadi Hanif dan Jiva ni nak buat assignment. Okey, ini Jiva dan ini Hanif. Okey, mari kita tengok perbualan di antara Jiva dan juga Hanif. Okey, yang pertama Jiva bagi tahu Hanif, apakah maksud perkataan raja? Jadi Hanif pun bagi tahu raja bermaksud orang yang memerintah sesebuah negara. Ni raja, ayah yang kita panggil ayah ni raja akan memerintah sesebuah negara. Kalau kita Malaysia kita ada YDP Agong sebagai pemerintah kita negara. Lepas tu dia tanya maksud perkataan permaisuri pula apa? Dia beritahu kalau raja ni orang yang memerintah. Permaisuri ni siapa pula? Permaisuri bermaksud isteri raja. Itu maksud dia. Permaisuri ni siapa? Isteri raja. Kalau ayahanda ni kita panggil datuk. Kalau bonda ibu. Lepas tu dia pun tanya pula, adakah Hanif tahu maksud perkataan putera? Maksud perkataan putera apa? Siapa tahu? Anak lelaki. Putera ialah anak. Putera bermaksud lelaki. Kena ingat tu. Putera bermaksud anak lelaki. Itu maksud dia. Kalau putera. Kalau itu maksud dia. Putera bermaksud anak lelaki. Apakah maksud perkataan putri? Kalau putera anak lelaki, putri pula ialah anak perempuan. Putri ialah anak perempuan raja. Putera anak lelaki, putri anak perempuan. Kena ingat yang tu. Okey, lepas tu ditanya pula siapakah ayahanda dan bonda? Ayahanda dan bonda ni siapa? Datuk dengan nenek. Ayahanda dan bonda, ibu dan bapa.
bagi raja. Itu maksud dia, atuk dan nenek. Raja, ini permaisuri, ini ayah, ini ibu. Jadi dekat atas dia mestilah datuk dan nenek, dekat bawah anak-anak mereka. Boleh faham setakat ni tentang salah silah keluarga diraja? Boleh faham tak? Ada siapa nak tanya soalan? Faham tak? Tak. Okey, kalau faham, tengok pula muka surat sebelah. Muka surat 3. Okey, muka surat 4. Muka surat 4 ni tentang apa? Muka surat 4 tentang sajak. Sajak ke pantun? Okey, pantun. Okey, untuk muka surat 4 ini, Muallin akan ajar awak macam mana cara kita nak melafazkan pantun dengan intonasi yang betul dan juga sebutan yang betul. Pantun, syair, gurindam, sajak, dia ada intonasi dia. Ada cara kita nak membaca dia. Sajak. Tak apa, nanti lepas ni Muallin akan terangkan kepada awak. Okey, dalam petikan ini tajuk sajak kita sajak ke pantun ni? Pantun kita pada muka surat ini bertajuk Indahnya pantun. Itu maksud. Indahnya pantun tajuk dia. Okey, Hanif dan Nabila menjadi pengacara untuk pertandingan berbalas pantun peringkat Sekolah Kebangsaan Gemilang. Yang berikut ialah pengenalan tentang pantun sebagai pembuka majlis. Okey, macam mana kita nak membaca pantun? Macam mana kita nak melafazkan pantun? Okey, awak dengar macam mana cara Muallin bacakan pantun? Ini intonasi dia. Nak melafazkan pantun, intonasi dia macam ni. Ingat, Muallin bagi tahu gurindam, syair, sajak, pantun ada intonasi masing-masing. Kalau pantun bunyi dia akan macam ni. Tengok kat depan ni. Tengok rangkap yang pertama. Mengail puyuh di hujung desa, dalam terusan nampak berbayang. Pantun Melayu kesenian bangsa, pusaka warisan nenek dan moyang. Manisnya rasa tidak terkira, buah papaya di kampung Berangan. Indah bahasa pantun berbicara, seni budaya dibuang jangan. Cantik seninya ukiran kayu, sukar dicari begitu rupa. Tinggi nilainya pantun Melayu, jati diri janganlah lupa. Dalam taman berbunga tanjung, bersopan santun dipetik sidara. Meski berzaman tetap disanjung, jagalah pantun tradisi dipelihara. Itu cara kita melafazkan pantun. Okey, siapa yang nak volunteer, nak sukarela untuk melafazkan pantun ini dengan sebutan yang betul dan juga intonasi yang sesuai? Razan boleh? Razan boleh. Okey, Razan, Muallin nak awak baca dulu rangkap yang pertama. Mengail puyuh. Mengail puyuh di hujung desa, dalam terusan nampak berbayang. Pantun Melayu kesenian bangsa, pusaka warisan nenek dan moyang. Itu cara kita melafazkan pantun. Pandai Razan. Okey, siapa pula yang nak ni? Khalis boleh, Khalis? Khalis? Buka mic, buka kamera boleh, Khalis? Sikit Khalis. Sikit Khalis. Wais boleh, Wais? Boleh je. Okey, Wais rangkap yang kedua. Manisnya rasa. Manisnya rasa tidak terkira, buah papaya di kampung Berangan. Indah bahasa pantun berbicara, seni budaya dibuang jangan. Pandai Wais, itu bunyi dia, itu lafaz dia, lafaz yang betul tentang pantun. Okey, rangkap yang ketiga, Umar Koyum boleh? Umar? Okey Umar. Okey Umar, cepat Umar. Rangkap yang ketiga.
Cantik seninya. Umar Qayyum hilang dah. Akilah Hana boleh? Apa? Pantun yang mana? Yang ni. Yang ketiga ni. Umar Qayyum cepat. Cantik seninya. Tingginya nilainya pantun Melayu. Ni yang atas sekali. Cantik seninya. Cantik seninya ukiran kayu. Sukar dicari begitu rupa. Tinggi nilainya pantun Melayu. Jati diri janganlah lupa. Pandai Umar Qayyum. Itu bunyi dia. Kita melafazkan pantun. Okey, yang terakhir sekali nak minta Akilah Hana boleh? Yang rangkap ketiga. Dalam taman. Akilah Hana boleh? Buka mic boleh? Tak boleh. Hafi Haris boleh? Boleh. Okey, Apa Hafiz. ni Akilah? Rangkap yang terakhir sekali. Dalam taman. Dalam taman berbunga tanjung. Bersopan santun dipetik saudara. Meski berzaman tetap disanjung. Jagalah pantun tradisi dipelihara. Pandai Hafi Haris. Itu cara kita melafazkan pantun. Setakat ni semua jelas tak? Macam mana intonasi pantun? Boleh tangkap tak? Okey, dalam pantun, Muali nak terangkan kepada awak 6 ciri-ciri pantun. Okey, Muali terangkan dulu 6 ciri pantun. 6 ciri pantun. Okey, yang pertama dalam pantun akan ada rangkap. Yang kedua, satu rangkap ada 4 baris. Yang ketiga, ada jeda. Jeda ni maksudnya berhenti sekejap. Berhenti sekejap. Yang keempat, kita ada rima akhir. Rima akhir ni awak nak tengok baris 1 akan sama dengan baris 3. Baris 2 akan sama dengan baris 4. Yang kelima, pembayang pantun. Pembayang pantun baris 1 dan 2. 1 dan 2. Dan yang terakhir sekali, maksud pantun. Kalau pembayang baris 1 dan 2, maksud pantun baris 3 dan 4. Okey, Muali terangkan dulu kepada awak. Yang pertama rangkap. Ciri pantun yang pertama rangkap. Rangkap dia tu macam mana? Inilah rangkap dia. 1, 2, 3 dan 4. Jadi rangkap pantun ini ada berapa rangkap semua? Ada 4 rangkap. Ini rangkap yang pertama. Ini rangkap yang pertama. Ini rangkap yang kedua. Ini rangkap yang ketiga. Dan ini rangkap yang keempat. Jadi pantun kita yang ini ada 4 rangkap. Itu rangkap yang pertama. Yang kedua, satu rangkap ada 4 baris. Okey, tengok. Ini rangkap yang pertama. Ini baris 1. Ini baris 2, ini baris 3, dan ini baris 4. Ada 4 baris. Jadi satu rangkap kena ada 4 baris pantun. Yang ini pertama, rangkap yang kedua. 1, baris 1, baris 2, baris 3, baris 4. Satu rangkap 4 baris. Rangkap yang ketiga ada berapa baris? 1, 2, 3, 4. Itu maksud dia ada 4 baris. Yang ketiga, jeda. Jeda ni maksud dia berhenti sekejap. Macam awak lapaskan pantun tadi. Mengail puyuh di hujung desa. Awak berhenti. Mengail puyuh, awak berhenti. Mengail puyuh di hujung desa. Dalam terusan, awak berhenti sekejap. Itu maksud dia jeda. Berhenti sekejap. Mengail puyuh di hujung desa. Dalam terusan nampak berbayang. Pantun Melayu kesenian bangsa, pusaka warisan nenek dan moyang. Itu maksud dia jeda, berhenti sekejap. Yang ini pun sama. Manisnya rasa, berhenti. Manisnya rasa tidak terkira, buah papaya di kampung Berangan.
Indah bahasa pantun berbicara, seni budaya dibuang jangan. Itu maksud dia, jeda, berhenti sekejap. Okey, yang keempat, rima akhir. Rima akhir ni macam mana? Baris satu akan sama dengan baris ketiga. Rima akhir ni maksud dia, awak tengok perkataan terakhir, suku kata yang terakhir. Okey, contoh dia dekat sini. Okey, baris yang pertama. Okey, apa kita tengok baris angkat yang ketiga. Angkat yang ketiga kita tengok, cantiknya seni ukiran kayu. Tengok, you. Rima akhir dia you. Itu yang dimaksudkan rima akhir. Awak tengok perkataan terakhir, you. Baris satu akan sama dengan baris tiga. Ini baris satu, ini baris ketiga. Tengok sama tak? You dan juga you. Baris dua akan sama dengan baris keempat. Baris kedua, pa dan juga pa. Itu maksud dia. Baris pertama akan sama dengan baris ketiga. Baris kedua akan sama dengan baris keempat. Yang ini pun sama. Tengok rima akhir dia jong. Jong. J-U-N-G. Jong. Baris pertama akan sama dengan baris ketiga. Tengok baris ketiga sama tak? Jong. Rangkap rima akhir dia jong. Jong dan juga jong. Rangkap baris kedua akan sama dengan baris keempat. Tengok ra. Sama tak? Ra dan juga ra. Itu yang dimasukkan dengan rima akhir. Awak kena hafal yang tu je. Baris satu akan sama dengan baris ketiga dan baris kedua akan sama dengan baris keempat. Itu rima akhir. Dan yang kelima, pembayang pantun baris satu dan baris dua. Dalam pantun, setiap rangkap ada 4 baris. Okey, tengok rangkap yang ketiga. Pembayang dia akan tengok pada rangkap baris satu dan baris dua. Cantik seninya ukiran kayu, sukar dicari begitu rupa. Ini pembayang pantun. Pembayang ni maksud dia sebagai pengenalan. Nak memperkenalkan. Dan ciri yang keenam ialah masuk pantun. Kalau pembayang baris 1 dan 2, masuk pantun awak tengok baris ketiga dan baris keempat. Jadi setiap rangkap pantun dia ada masuk masing-masing. Contoh dia. Okey, kalau tengok rangkap yang pertama. Mengail puyuh di hujung desa, dalam terusan nampak berbayang. Baris 1 dan baris 2 ialah sebagai pembayang. Tapi masuk pantun awak kena tengok pada baris yang ketiga dan baris yang keempat. Awak nak faham masuk pantun dia nak cakap tentang apa? Dalam rangkap pertama ni apa sebenarnya dia nak sampaikan kepada kita? Jadi awak tengok pada rangkap yang ketiga, baris yang ketiga dan baris yang keempat. Pantun Melayu kesenian bangsa, pusaka warisan nenek dan moyang. Jadi maksud pantun, kat sini dia bagi tahu kepada kita, pantun merupakan budaya peninggalan nenek moyang. Pantun Melayu kesenian bangsa. Maksudnya pantun Melayu ni seni bangsa bagi pantun Melayu ni ialah seni bagi bangsa Melayu. Melayu ada pantun. Dan angkat yang baris yang ketiga dia bagi tahu pusaka warisan nenek dan moyang. Pusaka warisan ni maksudnya tinggalan. Boleh dikatakan harta, harta tinggalan, harta warisan, tak kisahlah apa-apa. Jadi kat sini dia bagi tahu kepada kita pantun Melayu ni ialah pusaka warisan nenek moyang kita. Pantun Melayu ni merupakan budaya peninggalan nenek moyang. Itu maksud dia rangkap yang pertama. Kalau rangkap yang kedua pula, tengok nak tahu masuk pantun, tengok baris yang ketiga dan baris keempat. Indah bahasa pantun berbicara, seni budaya dibuang jangan. Itu maksud dia untuk rangkap yang kedua. Maksud dia bagi tahu kepada kita bahasa pantun indah dan bersantun. Itu maksud dia. Indah bahasa pantun berbicara. Bila kita bercakap menggunakan pantun, bahasa pantun ni bahasa yang indah. Dia tak ada bahasa mencarut, tak ada bahasa mengecam, tak ada bahasa buruk-buruk. Jadi seni budaya kita ni, budaya apa? Budaya berpantun lah. Seni berpantun. Dibuang, janganlah kita buang seni budaya pantun kita. Itu maksud dia. Bahasa pantun ni indah dan bersantun. Indah dan sopan santun. Okey, rangkap yang ketiga pula. Tengok baris yang ketiga dan keempat. Ingat masuk pantun kena tengok baris ketiga dan keempat.
Okey, dia beritahu apa? Tinggi nilainya pantun Melayu, jati diri janganlah lupa. Siapa boleh beritahu apa maksud dia? Iman Muhammad boleh Iman? Rangkap yang ketiga, tinggi nilainya pantun Melayu, jati diri janganlah lupa. Siapa boleh beritahu jawapan? Iman boleh Iman? Ahmad Darwish boleh Ahmad Darwish? Tinggi nilainya pantun Melayu, jati diri janganlah lupa. Apa maksud pantun? Coba kita ada masa 10 minit lagi. Tak tahu? Okey, Khalis boleh Khalis? Hilang dah Khalis. Tinggi nilainya pantun Melayu, jati diri janganlah lupa. Khalis, boleh tak Khalis? Dia kata Tak dengar. tengok rangkap yang ketiga, boleh bagi tahu tak maksud dia? Tinggi nilainya pantun Melayu, jati diri janganlah lupa. Kat sini dia nak bagi tahu kepada kita pantun Melayu. Pantun Melayu janganlah lupa. Pantun Melayu mempunyai nilai yang tinggi. Jati diri janganlah lupa. Pantun Melayu mempunyai nilai yang tinggi. Itu maksud dia. Kita boleh gunakan yang tu. Tinggi nilainya pantun Melayu, jati diri janganlah lupa. Jati diri tentang apa? Tentang berpantun lah. Sebab pantun ni seni budaya orang Melayu. Itu maksud dia. Rangkap yang ketiga. Okey, rangkap yang terakhir sekali. Meski berzaman tetap disanjung, jagalah pantun tradisi dipelihara. Anantiani boleh beritahu tak maksud dia? Tetap. Apa dia? Tetap disanjung. Tetap disanjung. Nak gunakan ayat penuh dia apa? Nak gunakan ayat penuh. Jagalah pantun tradisi. Jagalah Pantun tradisi. Jagalah tradisi pantun. Pantun tetap Setiap zaman. Okey, dengar suara Mak Lin tak? Dengar. Okey. Okey, kat sini dia beritahu meski berzaman tetap disanjung. Meski berzaman maksudnya pantun ni bukan baru je. Dah lama dah, dari zaman nenek moyang kita dulu lagi. Dari zaman nenek tok moyang awak lagi. Pantun Melayu ni dah ada. Jadi dari zaman dulu sampailah zaman kita sekarang ni, walaupun dah teknologi berkembang, tapi pantun Melayu kita tetap belajar, kita tetap buat juga. Itu maksudnya meski berzaman tetap disanjung. Walaupun pantun ni dah berzaman berlalu tapi masih lagi diguna pakai sampailah sekarang. Jagalah pantun tradisi dipelihara. Bila kita sentiasa menggunakan pantun, tak kisahlah setiap tahun, setiap hari, tahun ni sampai tahun akan datang ke, tahun 2030 ke, kita gunakan sentiasa, maka tradisi pantun kita ni akan tetap terpelihara. Macam zaman dulu, kalau zaman dulu tak gunakan pantun, zaman kita sekarang ni kita takkan kenal pantun. Tapi sekarang ni kita kenal pantun sebab apa? Sebab dari zaman dulu lagi orang dah menjaga dan memelihara pantun. Boleh faham setakat ni? Ada sesiapa nak tanya soalan tak? Kita ada 5 minit je lagi. Okey, kalau tak ada soalan, setakat ini sahajalah kelas kita untuk hari ini. Kerja rumah awak hari ini buku aktiviti jilid 2 muka surat 1, 2 dan 3. Kerja rumah awak hari ini muka surat 1, 2 dan 3. Kerja rumah hari ini. Buat dalam buku ni. Buku jilid 2 yang warna pink ni, warna merah jambu ni. Dalam buku awak ni. Jilid 2 muka surat 1, 2 dan 3. Boleh?
Okay, ada sesiapa nak tanya soalan tak? Sebelum kita habiskan kelas kita. Semua jelas? Okey, kalau semua jelas, semua faham, setakat ini sahajalah kelas kita untuk pagi ini. Kerja rumah jangan lupa siapkan. Siapa yang dah siap, hantar kepada muallim untuk muallim cek. Okey, kita tutup kelas kita dengan baca surah Wal-As. Sama-sama baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Wal-As. Innal insana illalladzina amanu wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Amin. Okey, jumpa lagi. Assalamualaikum. Salam. Sama-sama. Terima Bye. kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.